Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih lagi beri peluang kepada kita hidup satu hari lagi. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam terapi nurani kan. Terima kasih banyaklah kepada Yapim Ventures kan, yang sudi lagi jemput saya untuk sama-sama kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan sama-sama lah hidup hari ini, dan kita kan kena belajar-belajarlah dalam norma baru kan. Norma baru, kena pakai mask kan, kena pakai sanitizer kan, kena ada penjarakan, macam-macam lah yang perlu kita jaga. Dan ini jugalah antara perkara yang kita belajar juga daripada ayah kita Nabi Adam AS kan. Asalnya tinggal di syurga seorang-seorang kan, kemudian datang Hawa kan. Alhamdulillah hidup dalam syurga penuh dengan macam-macam nikmat berbagai, tapi ada larangan-larangan yang kena jaga kan. Oleh kerana melanggar larangan tersebut, akhirnya Allah putuskan, Allah hantar kan. Kalau istilah hukuman, didenda lah kan. Tapi kalau kita tengok ada manfaatnya, sebab Allah pun ada sebut, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah sebut pada malaikat, sesungguhnya aku akan hantar kan manusia untuk jadi khalifah di atas muka bumi ini. Jadi dengan kejadian tersebut adalah hikmahnya Nabi Adam dan Siti Hawa dihantar ke atas muka bumi. Tapi bila sampai dekat dunia, terpisahlah mereka kan. Nabi Adam kan katanya turun di Jeddah kan, di Saudi sana tuan-tuan kan. Nabi Siti Hawa kan, Nabi Adam pula kisahnya dihantar di mana, di Sri Lanka kan, di Colombo kan. Jadi terpisah sekian lama kan, ada yang menceritakan ratusan tahun kan. Tapi itu satu bab lah. Tapi kan kalau kita lihat balik kisahnya, Nabi Adam bila sampai dekat dunia, Nabi Adam punya sedih kan, punya rasa jelah malangnya kan, sebab melanggar perintahan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah sebut dalam syurga ni, semua benda, semua perkara kau boleh buat, boleh makan, boleh minum, tapi ada satu, jangan sentuh pohon ini, namanya pohon khuldi kan. Jangan sentuh lah. Tapi oleh kerana kata orang, termakan godaan nafsu, godaan syaitan, akhirnya mereka berdua makan dan Allah hukum dihantar ke atas muka bumi. Nabi Adam bila sampai ke dunia, Nabi Adam tunduk sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, menangis. Ada yang mengatakan sampai 40 tahun, ada yang mengatakan ratusan tahun kan. Punya rasa menyesal dan bersalah pada Allah Subhanahu Wa Taala, sampailah satu ketika Allah perintahkan malaikat untuk beritahu kepada Adam, Allah ampunkan dia. Barulah Nabi Adam berani mengangkat kepalanya kan, tuan-tuan kan. Jadi terpaksa hidup dalam norma baru lah kan. Norma baru, kemudian bila dah beranak pinak pula kan, Qabil dan Habil buat masalah kan, tuan-tuan kan, buat masalah. Semua tahu kisah-kisah ni kan. Jadi bila mana Nabi Adam dapat cerita Qabil membunuh Habil, maka menangislah kan Nabi Adam untuk kali keduanya kan, tunduk sujud lagi, menangis pada Allah SWT kan. Aku ni tak sudah buat dosa, buat salah. Ni tuan-tuan, Nabi pun kan, yang namanya maksum, tapi mereka merasa juga melakukan dosa, minta ampun, minta maaf pada Allah. Kita ni macam mana tuan-tuan? Kita bukan Nabi, kita manusia biasa kan. Jadi lagilah, kalaulah Nabi kita, Nabi Muhammad istighfarnya satu hari lebih 100 kali, jadi kita lagilah nak kena banyak. Lagilah nak kena banyak istighfar pada Allah SWT. Maka menangislah Nabi Adam untuk kali keduanya, dan tangisan yang kali kedua lagi panjang pada tangisan yang pertama. Sampai simpatilah para malaikat kepada dengan Nabi Adam. Atas malaikat pun mengadu kepada Allah, wahai Allah kan, Nabi Adam menangis lagi untuk kali kedua, dan tangisan kali kedua lagi panjang pada tangisan pertama. Maka apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, memang sesungguhnya aku jadikan dunia ini medan tangisan. Manusia lahir bersama tangisan, manusia pergi kepada Allah pun bersama tangisan tuan-tuan kan. Jadi renungan kepada kita semualah, hidup ini memang kita tak lari daripada dosa noda. Jadi teruslah minta ampun banyak-banyak pada Allah SWT. Sedang dalam masa yang sama, kita lakukanlah apa-apa taubat, amalan-amalan untuk terus kita dekatkan diri pada Allah SWT. Bukti kita rasa bersalah, bukti kita minta ampun, maka kita lakukan kewajikan sebanyak yang boleh, insya-Allah kan. Jadi kalau nak cerita tentang tangisan ni, takkan kita nak tinggalkan
waris kita terus dalam tangisan. Kan? Tuan-tuan, kita pergi dah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan duduk dalam di alam barzah sana, dah berdepanlah dengan nasib kita. Takkan kita nak tinggalkan anak isteri kita terus menangis, kan? Jadi kita kena buat sesuatu lah. Masih hidup ni kita susah payah mencari rezeki untuk kebaikan mereka, kan? Itu juga kebaikan kita jugalah, nafkahnya, makan minumnya. Jadi sebagaimana kita, kan, masih hidup dulu, kita sungguh-sungguh, kan, menjaga kebajikan kita punya waris-waris. Jadi begitu jugalah bila mana kita dah pergi pun kita kena pastikan juga. Jadi macam mana kita nak pastikan semasa hidup ni, tuan-tuan dan puan, kita kena tinggalkan bukan sekadar harta saja. Harta tak jadi masalah. Berapa banyak pun kalau kita tinggalkan, and diorang and guna, kan, kalau baik caranya baiklah, kalau tak baik habislah, tuan-tuan. So antara perkara yang kita nak kena tinggalkan pada ahli waris kita ialah ilmu, tuan-tuan. Ilmu pengurusan pusaka, ilmu pengurusan selepas kematian. Jadi sebab itu kalau kita lihat dalam kitab-kitab, antara kitab dalam mazhab Syafi'i pun banyak, tuan-tuan. Kitab Imam Nawawi, Imam Syafi'i ada cerita tentang pengurusan, kan? Pengurusan bila berlaku kematian. Jadi kalau kita lihat bila berlaku satu-satu kematian, ada beberapa perkara yang kita nak kena tengok. Pertama, pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah, kan? Jadi tentang pengurusan jenazah ni, apa yang nak kena buat, kan? Nanti bila kita meninggal dunia, anak-anak kita, waris kita kena uruskanlah, kan? Kita punya mandi jenazah, kan? Lepas tu bila dah mandi jenazah, nak kena kapankan jenazah. Bila dah selah kapankan jenazah, nak kena solatkan jenazah. Bila dah selesai solatkan jenazah, nak kena kebumikan jenazah, kan? Ni tuan-tuan, kan? Ada beberapa perkara yang kita nak kena lakukan, kan, bila berlaku satu-satu kematian. Jadi sebab itu masih hidup ni kita nak kena bincang dengan suami, bincang dengan isteri, bagi tahu dekat anak-anak, kan, bila berlaku apa-apalah dalam rumah ni. Dalam rumah ni siapa pergi dulu? Abah pergi dulu ke? Mak pergi dulu dia? Anak pergi dulu ke? Jadi apa, kan, yang kita nak kena maklum, kan? Pengurusan jenazah lah. Memang betul bukan semua orang ahli dalam pengurusan jenazah. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan, di Malaysia ni, kan, di masjid-masjid, di surau-surau, di mana-mana karya, kan, ada pengurusan jenazah dia. Jadi maknanya kita nak kena saling pesan-pesan pada isteri kita, kan, pada suami kita, pada anak-anak kita. Apa-apa jadi pada ayah ke, pada mak ke, besok pagi bangun, kan, bangun katalah, kan, katalah suami bagi tahu pada isteri, kan, besok pagi kejut-kejut katalah abang keras. Keras tu maknanya keras satu badan. Tu dia. Bukan keras yang satu tu saja. Ini selingan saja, tuan-tuan. Bukan tak saya fikir bukan, kan. Jadi katalah besok pagi biasa kita bangun kejut-kejut, abang-abang, kan, saya tengok salah satu tak bangun. Jadi maknanya kita nak kena begitu. Jangan kalang kabut, yelah betul lah, yang dah pergilah, yang sedih-sedih lah. Tapi paling tidak apa yang kita nak kena tahu. Oh, maknanya nanti hubungi, kan, orang masjid, kan, imam masjid ke, nazim masjid ke, kan, bilal masjid ke, JKKK ke, macam mana, kan. Jadi maknanya mungkin antara perkara yang perlu kita ambil take note ni, kan. Kalau kat dapur tu semua katalah semua info-info kita letak dekat peti ais ke, kan, dekat dapur ke, ataupun dekat manalah, dinding mana ke, dekat kunci ke apa ke. Mungkin salah satu antara yang kita nak kena letakkan ialah nombor orang masjid, Adhikarya, JKKK dan sebagainya untuk pengurusan jenazah tadi tu. Kalau tidak nanti pening kepala. Yang ada dekat dapur, nombor apa? Acong. Tu dia. Nombor kedai runcit. Kan? Gas. Kan? Kalau gas habis, telefon je. Kan? Jadi pagi tu berlakulah kematian suami isteri, tiba-tiba yang hidup ni call. Kan? Yang dia ada call nombor telefon Acong. Jadi pun telefon Acong lah. Acong, mau apa? Mau gas kah? Tak. Saya punya suami mati. Oh, itu saya tak tahu. Ni tuan. Jadi antara mungkin yang kita terlepas pandang, salah satunya info tadi tu. Nombor telefon ke, siapa yang kita perlu hubungi kalau berlaku satu-satu kematian. Dan sekarang ni alhamdulillah dah banyak dah pengurusan jenazah, tuan-tuan. Ada yang secara korporat dan sebagainya, ada yang masuk ke ahlian. Jadi itu penting. Meninggal saja rupanya suami kita ni dia ada join mana-mana ahli khairat kematian. Jadi kita boleh telefon. Jadi insya-Allah nanti dia akan advice apa yang perlu dibuat 1, 2, 3, 4, 5, kan. Jadi ini antara perkara yang sangat penting. Jadi bab pengurusan jenazah ni memang betul bukan semua mahir, tapi paling tidak kita nak kena tinggalkan info-info yang perlu, supaya bila berlaku satu-satu kematian tak adalah kalang kabut, tak ada serabut dan sebagainya. Ni tuan-tuan, kan. Jadi sebab itu antara perkara yang perlu sangat kita tinggalkan kepada ahli waris kita bukan harta semata-mata, tapi ilmu juga. Ilmu antaranya ilmu tentang pengurusan jenazah, kan. Jadi bila dah berlaku satu-satu kematian, kan, maka datanglah orang-orang akan uruskan jenazah, kan.
mandinya macam mana, kafannya macam mana, kan? Kebuminya macam mana. Ini pun memerlukan kos ni tuan-tuan, kan? Memanglah tak ada tersenarai pun, upah mandi sekian tak ada, tapi paling tidak semua dah maklum dah, kan? Bukan mudah-mudah tuan-tuan. Kadang yang jadi kepala mandi jenazah tu dia pun kerja juga, dia terpaksa ambil cuti ke ataupun apa macam manalah, EL ke ataupun kan, kata orang on call ke tiba-tiba kan. Jadi perlu dia ambil kira semua perkara tadi tuan-tuan, kan? Jadi sebab itu yang baiknya bila nak uruskan jenazah ni biarlah ahli keluarga. Tapi dalam masa sama kadang kita perlukan khidmat daripada ketua tadi tu kan, tukang mandi tu. Kalau yang perempuan lah, kalau yang laki-laki lah, kan? Jadi perlu ada sedikit kan, kata orang sanggup hati kan. Memang tidak ada satu rate, kena bayar 1,000 ke, kena bayar 500 ke untuk tukang mandi, tidak. Tapi paling tidak kita maklum lah tuan-tuan, kan? Lepas tu kain kafan, kan? Jadi kain kafan ni tengoklah kalau ke masjid tu ada sediakan, adalah. Kalau tak ada kadang kan kita nak kena keluar duit pergi belilah, kan? Alhamdulillah hari ni masya-Allah orang kita rajin infak, beri sumbangan kain kafan dan sebagainya, kan? Bagus alhamdulillah. Tapi paling tidak apa salahnya tuan-tuan? Apa salahnya kita ni, kan? Semua ni kita ni yang dah confirm semua akan jadi tuan-tuan ahli kubur, semua confirm akan mati, saya pun akan mati, tuan-tuan perempuan pun akan mati. Apa salahnya kita buat persediaan, simpan siap-siap satu set kain kafan tu, kan, dekat dalam bilik tidur kita, kan? Ini antara perkara yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu, orang-orang soleh dulu, kan? Orang-orang baik dulu tuan-tuan. Bahkan Imam Hasan Al-Banna pun dia menyarankan kepada kan, semua pengikut-pengikut dia simpan siap-siap satu set kain kafan dalam bilik tidur masing-masing. Antaranya bila mana nak tidur tu boleh tengok kan, kain kafan tu kan teringkat, kan? Kita ni kalau besok malam ni tidur, besok bangun, besok tak bangun macam mana? Jadi paling tidak sebelum tidur tu boleh istighfar banyak-banyak. Istighfar astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ucap 2 kalimah syahadah. Jadi ulama mengatakan kalau kita sebelum tidur ni kita sempat istighfar 3 kali, lepas tu asyhadah, yang kita pun menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas tu kalau kita tidur dan katalah tak bangun dah besok pagi kita meninggal dunia, mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah, sempat bersyahadah, kan? Jadi sebab tu cubalah amalkan, kan tuan-tuan. Ini pesanan daripada guru-guru, kan, guru orang-orang soleh, kan. Tak apalah walaupun memang malam tu kita bersama suami isteri dah bersama tu, sebelum nak lelap tu istighfar masing-masing, lepas tu ucap syahadah, tidurlah. Walaupun tak sempat mandi tak apa, kan? Tu cerita dia, kan. Jadi supaya kita beringatlah sebab mati ni bila-bila boleh berlaku, dan memang betul pun ramai juga tidur tak bangun-bangun, kan? Ni tuan-tuan. Jadi bila kita dah ada kelengkapan kain satu set kain jenazah, alhamdulillah tuan-tuan, mudahlah. Orang masjid pun tak pening kepala, ahli keluarga pun tak pening kepala, kan? Jadi tak usah fikir bukan-bukan lah. Kita ni kadang fikir terbiaklah simpan tu simpan ni. Confirm kita akan mati pun tuan-tuan. Cepat ke lambat ke bila ke kat mana ke, confirm kita akan mati. Jadi kenapa kita nak sangka buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Pasti kita akan mati, kan? Jadi untuk apa salahnya kita bersedia untuk perkara yang pasti, itulah dia mati, kan? Tapi kalau tak ada, memang kena keluarkan kos jugalah. Itu sebab tu bila dipikir-pikir balik, memang betul ada kos-kos tertentu untuk pengurusan jenazah, kan? Upah orang mandi tuan-tuan, air pun nak kena bayar, kapur barus pun nak kena bayar tuan-tuan, kan? Air bidara pun nak kena beli, kan? Lepas tu kain kafan tadi pun nak kena beli, ada kos dia 200-300 juga satu set tuan-tuan. Lepas tu orang yang gali kubur tu tuan-tuan, kan? Mana boleh zam-zam ala kasar terus siap lubang tadi tuan-tuan, kan? Pakai berdoza tu pun nak kena isi duit minyak juga tuan-tuan. Jadi perlu ada kos-kos tertentu. Jadi sebab itu untuk pengurusan jenazah ni tak salah, kan, kita gunakan duit si mati, kan? Dan kadang ada separuh mak ayah ni dia dah pesan siap-siap dah, kalau jadi apa-apa dekat mak, kan, bangun tak, kan, bangun pagi tak ada dah apa semua, ni mak dah simpankan duit ni, ada 2-3 ribu ni dalam gobok ni, dalam laci ni, bawah bantal ni, kan. Ni untuk urusan jenazah lah, boleh, kan. Wang si mati boleh digunakan untuk urusan jenazah, tapi urusan yang perlu sahaja seperti mandi, kafan dan juga ke bumi, kan. Upah-upah solat tu tak payahlah, memang ada separuh-separuh tempat tu masih ada lagi tuan-tuan, kan. Kalau kita pergi sembahyang jenazah, keluar saja ada adik keluarga tu bagi sampul, kan. Tengok dalam tu RM5 ke RM10 ke RM50 ke, ada yang ambil, ada yang tak nak ambil, kan. Terpulang mungkin itu, dan si mati itu masih hidup dulu pernah berwasiat, ni mak simpan duit ni, jadi siapa-siapa nanti yang datang solatkan jenazah, mak bagilah hadiah kepadanya, kan. Soal RM5 ke, soal RM10 ke,
Jadi kalau itu wasiat si mati, memang ahli waris kena laksanakan. Jadi kita yang ambil ni tak salah lah. Cuma jangan niat, oh ya aku pergi kan, sembahyang jenazah ni, boleh dapat duit ni kan. Lepaslah makan tengah hari ke makan malam kalau kita fikir macam tu. Tak ada apalah kalau solat kita kosong lah tuan-tuan. Sedangkan solat jenazah ni Masya Allah. Solat jenazah ni kan, Nabi sebut apa dia, barang siapa yang menyembayangkan jenazah kan, dan menziarahi jenazah sampai di kuburan kan, baginya qiratan kan, baginya 2 pahala sebesar gunung Uhud. Jadi gunung Uhud tu kalau kita siapa pernah pergi Madinah ada tengok gunung Uhud tu memang sangat besar lah. Sangat besar. Batu Cave tu berapa kali, 10 kali Batu Cave lagi tuan-tuan kan. Bukit Batu Cave tuan-tuan kan. Jadi Nabi sebut barang siapa yang menguruskan jenazah, ziarah jenazah, lepas tu ke kuburan ataupun menyembayangkan jenazah, baginya pahala sebesar gunung Uhud 2 kali tuan-tuan. 2 kali. Jadi kalau kita tak ada rezeki nak mengantar jenazah sampai ke kuburan, jadi kita sempat solatkan jenazah saja, alhamdulillah kan. Jadi sebab tu ambil peluang lah, kalau kita ada maklum, ada kan, dapat berita kan ahli karya kita meninggal dunia, dia luangkan sedikit masa, pergilah solatkan jenazah, sampai dalam masa yang sama kita ambil iktibar. Boleh hantar sampai ke kuburan pun sama juga, lagi bagus kita ambil iktibar kan. Sebab apa? Sebab kan Nabi pun ada sebut waqafa bil mauti wa'izah, cukuplah dengan mati itu menjadi sebaik-baik pengajaran. Jadi kadang kita ni susah orang nak tegur orang hidup kan, tegur tak nak dengar, nasihat tak nak dengar kan. Kadang kematian tu akan jadi nasihat kepada kita, jadi teguran kepada kita tuan-tuan kan. Tapi itulah kalau yang meninggal dunia tu orang tersayang kita, mak ayah kita, suami isteri kita, anak-anak kita kan. Jadi kadang dah rugilah. Masa tengah baik, tengah elok-elok, tegur tak nak dengar, tapi bila dah berlaku kematian baru kita nak sedar, kita dah rugi nanti. Tapi tak apalah kalau itu caranya untuk kita insaf, sama-sama untuk kita kembali kepada Allah, bersalahnya tuan-tuan. Sebab dengan kematian itu sebenarnya kadang banyak kebaikan yang boleh kita pelajari kan. Sampai Nabi pun ada sebut orang yang paling cerdik ialah orang yang banyak ingat mati kan. Sebab Nabi sebut kan. Jadi jangan ingat bila ke mana kita prepare untuk kematian ni. Contoh kita buat siap-siap, kita punya pembahagian pusaka, anak lelaki dapat apa, anak perempuan dapat apa, kita berwasiat, kita buat hibah, kita buat harta pencarian, kita simpan 1 set kain kafan dalam bilik tidur kita. Jangan kita kata terbiat nanti mati. Memang kita akan mati pun tuan-tuan. Memang kita akan mati. Tapi mati kita ni syukurlah sebab kita dah bersedia. Harta kita dah bagi siap-siap, caranya macam mana kan. Lepas tu untuk kematian kita pun kita dah susun siap-siap, ada kain jenazah, ada set jenazahnya. Kita siap pesan pula siapa nak urutkan jenazah kita kan. Dia nak solatkan dekat mana, nak kebumikan dekat mana. Kadang benda ni perlu tuan-tuan. Jadi bila semua kita dah susun, cantiklah insya-Allah kan. Walaupun mungkin tak jadi 100% seperti mana yang kita susun, tapi paling tidak kita ada perancangan, itu dah sangat bagus daripada kita serah bulat-bulat pada Allah Subhanahu Taala. Lepas tu nanti jadi kalang kabut, kita juga yang kata orang rasa tak selesa kan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ini antara perkara yang perlu sangatlah sama-sama kita renung tuan-tuan kan. Sebab itu dalam kitab fiqh pun memang ada sebut kan, antara perkara yang perlu kita maklum semua ialah pengurusan kan, jenazah tadi tu kan, nombor 1-nya kan. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada yang sudi menonton, mendengar. Jangan lupa terus like, terus share kan, kongsilah kepada kawan-kawan kita. InsyaAllah mudah-mudahan nanti kawan-kawan kita bila dah free, mereka boleh kan dengar, boleh tonton sekali lagi dan sebagainya macam mana kan. Jadi antara perkara pertama yang perlu kita bagi tahu kan, sembang-sembang siapa-siapalah semua kita nak kena maklum. Sebab kita ni confirm kita semua akan jadi warga kubur kan, warga akhirat, warga barzakh kan. Jadi kalau bab-bab dunia ni semua kita sembang, buat itu, buat ini, macam itu, macam ini dan sebagainya, apa salahnya kalau bab ni pun kita sembang juga kan, supaya pengurusan tu cantik kan. Ni tonton dalam bab kan, pengurusan jenazah ni yang pertama kan. Jadi bila dah berlaku kematian, selesaikan jenazah kan, mandikan jenazah, lepas tu kafankan jenazah, solatkan jenazah, kebumikan jenazah kan. Bila dah selesai ke bumi ni tuan-tuan, yang kelima ni apa Nabi sebut, ada 5 perkara pun bila berlaku kematian, ada 5 perkara ni kita nak kena buat, nak kena segerakan, jangan tunggu-tunggulah kan. Segera mandikan, segera kafankan, segera solatkan, segera kebumikan. Dan yang kelima, harta pusakanya hendaklah segera diselesaikan. Tuan-tuan kan, harta pusakanya hendaklah segera diselesaikan. Jadi sebelum nak selesaikan pusaka, sama ada nak difaraidkan ke macam mana ke, lepas selesai pengurusan jenazah tadi tu, antara perkara yang sangat penting juga. Ini sangat penting ni, apa dia? Hutang-hutang si mati. Jangan kita agihkan harta pusaka
Dan faraid kan harta pusaka si mati, tapi dalam masa yang sama hutang-hutang si mati belum diselesaikan. Jadi mak ayah ni, kita ni, saya kan, kena pesanlah kepada isteri pun kena beritahu kepada saya. Begitu juga kena pesan kepada anak-anak pun kena tahu, jangan ingat anak-anak kita tak ada hutang tuan-tuan. Kan, PTPTN, tuan-tuan, kan? Tu cerita tu. Dia sama dia, mungkin kawan-kawan kat ada terpinjam RM10, RM20 ke nak top up tu, nak top up handphone ke sebagainya. Tuan-tuan nak pergi kedai makan tak bawa duit ke macam, so sama juga. Nak dewasa tu. Kan? Jadi hutang ni sangat penting. Jadi nak kena dan bagi tahu kepada ahli waris kita. Kan? Abang ada hutang, dan hutang ni pula ada dua jenis. Pertama, hutang dengan Allah. Kan? Hutang dengan Allah ni contoh macam itulah. Ada tinggal puasa. Jadi bila tinggal puasanya kena qada, lepas tu kena bayar fidyah. Kan? Dia ada bernazar. Contoh, nazarnya belum ditunaikan. Katalah masih hidup dulu dia ada apa yang dia nak. Dia dah bernazar. Tiba-tiba benda yang dia dapat tu, benda yang dia nak tu dia dapat, tapi nazarnya belum ditunaikan. So dia kena bagi tahu apa nazar dia. Nak beli nazaria ke contoh tuan-tuan kan. Jadi nazar. Kan? Jadi kalau nazar tu tak ditunaikan, kena tunaikan. Lepas tu ada kafarahnya, ada dendanya juga tuan-tuan. Kan? Katalah belum haji lagi, jadi nak kena badalkan haji. Kan? Ni cerita dia. So maknanya hutang-hutang dengan Allah ni kena maklum. Jangan malu, jangan segan lah. Kan? Jangan malu, jangan segan. Kalau tidak nanti bila kita tak beritahu kepada pasangan kita, kepada siapa-siapa, habis gitu saja. Kan? Itu baru hutang dengan Allah ni, belum hutang dengan manusia pula. Sedangkan hutang ni sangat dituntut untuk kita sempurnakan. Sebab Nabi ada sebut, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'nahu. Seseorang itu yang bila mana telah meninggal dunia, anda mati dah, anda selesai dah ke bumi, dah masuk kubur dah. Tapi hutangnya belum diselesaikan. Tengoklah, seminggu ke, sebulan ke, setahun ke, 10 tahun ke, 20 tahun ke, rupanya mak ayah kita ni ada hutang lagi kan. Haji belum badal, nazar ada yang tinggal, untuk fidyah pun belum dibayarkan, belum hutang lagi, hutang buku 35 dan sebagainya. Jadi bila tak selesai semua hutang-hutang tadi tuan-tuan, maka tak selesailah rohnya tadi tu, akan tergantung-gantung tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi cuba bayangkanlah mak ayah telah meninggal dunia 20 tahun, 30 tahun, harta pusaka tak selesai, hutangnya tak selesai. Tuan-tuan, hajinya tak selesai lagi, lepas tu macam-macam lagi, puasa, fidyah lagi tak selesai. Allahu Akbar, macam mana tu. Sedang dalam masa yang sama, yang sangat sedih pada harta tadi tu telah dibagi-bagikan. Anak-anak dah bagi-bagikan harta. Itu tak selesai tu. Maknanya anak-anak tu makan harta yang tak bersih. Sebab itu kita tengok, kenapa ni makan harta pusaka, walau harta pusaka ni bersih daripada mak ayah. Tapi sebab rupanya bila dimakan tadi tu tanpa dibersihkan. Jadi bila tak bersih, banyaklah perkara yang tersangkut tuan-tuan. Jadi antara perkara kedua, selepas urusan jenazah dah selesai apa semua, sebelum nak uruskan pusaka ni, nak faraid dan sebagainya, kena tengok hutang si mati, hutang dengan Allah kena selesaikan. Hutang dengan manusia, walaupun 1 sen, walaupun 5 sen, tuan-tuan, hutang dengan manusia. Jadi kalau boleh hutang manusia ni memang kena tulis lah. Satu ayat dalam Quran tu, dalam surah Al-Baqarah, adalah ayat yang paling panjang ayat tu. Ayat berapa? 280 lebih kalau tak silap dalam surah Al-Baqarah tu. Ayat panjang tu. Dalam ayat tu cerita tentang hutang. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktu, bila mana kamu ada berhutang, so nak bayar macam mana, nak bayar bila, so elok tulis, jadikan hitam putih lah. Jadi apa salahnya bila kita ni ingat hutang ni, kita pun ambil satu buku tulis, ni hutang masa sekolah rendah, masa sekolah menengah, masa universiti lah, apa semua, patut hutang ni macam-macam lah ni, nak hutang niaga lah apa semua, tu tulis semua. Jadi bagi tahu kepada waris, ni abang ada hutang, ayah ada hutang ni. Jadi nanti harta-harta yang ayah tinggalkan ni, kalau boleh bayar hutang dulu. Tengok-tengok bila kita meninggal dunia, habis harta-harta yang kita tinggalkan tu, habis dibayar hutang. Jadi nak macam mana? Memang waris kita tak dapat harta pusaka lah. Sebab hutang kita banyak. Alhamdulillah ada harta, boleh bayar hutang. Jadi kalau tak ada harta tu lah macam mana? Kena ambil perancangan. Sebab tu kenapa ada takaful, tuan-tuan. Kita boleh ambil lah 1-2 polisi takaful yang kita mampu. Carumannya macam mana kalau meninggal dunia dapat 500,000 ke 1 juta ke. Untuk apa sebenarnya? Untuk tutup kita punya hutang-hutang yang tadi tu. Sebab kalau ambil kita punya tabung haji, wang simpangan tabung haji, wang KWSP, wang simpanan kita, nanti ada waris kita tak dapat apa-apa lah. Jadi paling tidak kena ada perancangan. Tengok Islam indah, tuan-tuan. Ada jalan keluar dia. Yelah kadang hutang ni, tak boleh nak buat apa pun, tuan-tuan. Siapa kata dia tak ada hutang kan? Kita cakap kita tak ada hutang, tapi kadang tiba-tiba hutang tu boleh datang. Jadi sebab tu hutang tak salah,
Yang salah kalau berhutang tapi tak bayar. Yang salah kalau berhutang kalau tak ada perancangan macam ni nak bayar. Jadi so maknanya kita kena ada perancangan. Tuan-tuan, ni penting, kan? Ni penting, tuan-tuan. Jadi kita tak nak nanti bila kita meninggal dunia hutang tak selesai, lepas tu harta yang diagihkan kepada ahli waris pun dalam keadaan yang tak sempurna ataupun tak bersih lagi, tuan-tuan, kan? Ni nak kena jaga juga. Kita tak nak, kan? Kita tak nak adik keluarga kita makan benda-benda yang haram, contoh, kan? Makan katalah mana hasil judi ke, kan? Babi ke, arak ke, tuan-tuan, kita tak nak. Tapi dalam masa sama kita tak perasan tadi tu, kan? Harta yang kita tinggalkan rupanya tak bersih, ahli keluarga kita makan, tak bersih, maksud apa? Belum diselesaikan hutang-hutang si mati. Sebab menyelesaikan hutang si mati adalah wajib menggunakan harta si mati. Jadi kalau hartanya dah habis bayar hutang, ada hutang lagi, masa tu terpulanglah kepada kebijaksanaan ahli waris nak selesaikan ke tidak. Kalau mereka mampu, bayarlah. Kalau mereka tak mampu pun nak macam mana? Jadi sebab tu hutang ni dia tak akan tertakluk kepada siapa yang berhutang. Ramai sekarang ni dekat dunia ni, tuan-tuan, dia yang berhutang tapi penyamin yang bermasalah ada. Kadang hutang pakai nama orang, sebab ada macam-macam jenis, tuan-tuan, harta ni. Ada harta kita, nama kita. Harta kita, nama kita. Ada harta kita, nama orang. Harta orang, nama kita. Contoh kadang kita nak beli kereta ke apa semua, nama kita tak bagus, pinjam nama orang, contoh. Tapi kereta tu kita pakai, namanya nama dia. Kalau surat saman pun sampai dekat dia, tuan-tuan. Itu kalau kita meninggal dunia, orang tu hidup, nama kita tu hidup, si penama kita, dia boleh ambil kereta kita, tuan-tuan. Sebab memang kereta tu nama dia. Ataupun kalau si penama tu yang meninggal dunia, kereta tu ada kat saya. Kereta ni bukan nama saya, tapi inilah kereta yang kita beli pakai nama dia dulu. So ahli keluarga dia boleh ambil kereta ni pula dah. Sebab dah jadi pusaka dia. Ni. Itu baru cerita harta, belum cerita hutang pula. Ada hutang kita, nama kita, hutang kita, nama orang, hutang orang, nama kita. Jadi ini semua nak kena sangat-sangat beringat lah. Sebab dengan hutang ni kadang boleh menyebabkan hidup di dunia pun tak selamat, hidup di akhirat apatah lagi. Jadi sama-sama lah. Ini antara perkara kedua yang semua nak kena fikirkan. Jadi sebab tu hitam putih, dan kita pun dah jadi kebiasaan bila mana jenazah nak masuk van, nak dihantar ke kuburan, ahli waris pun kadang nak berucap dah, terima kasih banyak-banyak kepada yang hadir, kalau ada apa-apa urusan yang belum selesai dengan si mati, nanti datanglah, ada hutang ke ada apa ke, tengok-tengok selesai balik daripada kubur, tuan-tuan, beratur panjang, orang tu dia, tanya kenapa pakcik, dah kamu tadi isytihar, kalau si mati nak ada hutang apa, datanglah nuntut lah. Jadi kami nak nuntut panjang, tuan-tuan. Yang ada hitam putih tak apalah, apa-apa hutang yang ada hitam putih senang lah, ni ayah kamu dulu ada hutang, pakcik kedai runcit tu datang bawa buku 35, okey selesailah. Yang ada hitam putih, yang tak ada hitam putih macam mana? Jadi ada satu pakcik ni, kita pun macam kenal dia tak kenal dia, dia kata ni pakcik kawan baik dengan arwah ayah kamu, dah lama dah, lama tak jumpa pun, ada 30 tahun. Jadi 30 tahun dulu ayah kamu ada hutang dengan pakcik tak banyak, 1,000 je. Jadi itulah dah kamu kata suntut, kami nak nuntut, ayah pakcik nak nuntut lah ni. Tapi itulah pakcik tak ada hitam putih, tapi memang ayah kamu memang ada hutang dengan pakcik 1,000. Jadi ahli waris pun dah pening kepala dah. Memang hutang tu kena bayar, tapi itulah hitam putih tak ada. Macam mana, tuan-tuan? Hitam putih tak ada, macam mana ni? Tapi pakcik tu tak menipu, memang betul. Tapi ahli waris ni pun macam mana nak bayar? Duit ni ada, memang ada duit ni. Tapi itulah, kan kalau main bagi, hitam putih tak ada, apa pula jadi dia? Pakcik ni pula, nak nuntut tapi tak ada hitam putih. Oh, pening kepala, tuan-tuan. Bukan mudah, kan? Jadi sebab tu kenapa hutang ni nampak macam simple, tapi apa salahnya? Walaupun sikit, hitam putihkanlah. Nanti senang, tuan-tuan. Jadi dalam situasi ni macam mana? Jadi dalam kitab fiqh diceritakan boleh minta pakcik tadi tu bersumpah. Pakcik boleh tak bersumpah? Wallahi wa billahi wa tallahi, ayah kamu ada hutang dengan pakcik 1,000. Oh, pakcik tu pun bismillahirrahmanirrahim, dia bersumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi, ayah kamu ada hutang dengan pakcik 1,000. Bila dia waris dengar, dia kata macam tak best lah, macam senang sangat bersumpah ni. Jadi dalam kitab fiqh boleh kita minta taghlizul qasam. Maknanya kita minta pakcik tu bersungguh-sungguh lagi untuk bersumpah. Boleh tak pakcik ambil wuduk, lepas tu semayang taubat 2 rakaat, lepas tu pakcik pegang Quran, jujur Quran, pakcik bersumpah wallahi wa billahi wa tallahi, ayah kamu ada hutang dengan pakcik 1,000. Boleh tak buat? Oh, pakcik tu buat lah. Dah habis buat, dia kata pakcik macam tak best lah pakcik. Ni siap lagi hari Jumaat ni, hari Jumaat ni, sebelum khatib naik atas mimbar tu, boleh tak pakcik naik dulu atas mimbar tu? Nanti atas mimbar tu pakcik bersumpah atas tu. Turun tu nanti kami bayar lah.
Oh tuan-tuan, pakcik turun dia buat juga lah tuan-tuan. Sebelum khatib naik, dia naik. Orang betul kejutnya pasal pakcik ni naik ni. Rupanya dia nak bersumpah. Dia duduk atas mimbar tu, dia bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Kan, ayah kepada imam ni, dia tunjuk imam pula kan. Dia berhutang dengan saya 1,000 dulu. Kan? Tu dia. Turun pada, ingatkan bila habis main Jumaat tu nak bayar lah. Rupanya tak ada kata pakcik. Pakcik sebut pula nama saya habis lah, malu lah kan. Macam ni kami dah pakat dah pakcik ni, adik keluarga semua ni, kami ni beradik ni dah pakat dah. Pakcik sponsor kita orang pergi umrah dulu, depan Kaabah nanti pakcik sumpah balik, kami bayar 1,000. Oh, pening kepala tuan-tuan. Pakcik kata macam ni tak berbaloi kan. Tu cerita dia, tapi nak bagi tahu bukan mudah hutang. Jadi sebab tu kita yang berhutang ni hitam putih kan, dalam masa yang sama kita buat perancangan macam mana nak bayar, sebab supaya apa, supaya kan, kita di sana nanti, di barisan nanti senang, selamat. Lepas tu ahli waris kita pun tak ada terbelit dengan fitnah yang berbagai, tuan-tuan. Kan? Jadi dah selesai dah urusan jenazah, dah selesai dah hutang-hutang, hutang dengan Allah, hutang dengan manusia ni, tuan-tuan. Jadi walaupun hutang dengan orang bukan Islam ke orang Islam, tetap namanya hutang kena bayar. Kan? Hutang dengan bank ke, dengan hutang dengan orang ke, tetap kena bayar. Ada orang cakap, oh tak apa, hutang dengan orang bukan Islam, tak apa, tak bayar. Oh mana boleh tuan-tuan, kena bayar. Kan? Ada orang cakap hutang dengan bank tak perlu bayar. Kan? Jangan tuan-tuan, kena bayar. Sebab duit dalam bank tu duit orang juga. Bank tu meniaga kan. So maknanya kena. Kan? Kena beringat sungguh-sungguh lah. Sebab hutang ni memang takut. Tapi siapa yang dah berhutang tu buatlah apa-apa. Persediaannya perlu supaya kita nanti pergi mudah. Dan yang kita tinggalkan pun insyaAllah damai tuan-tuan. Bila dah selesai tadi tuan-tuan, urusan jenazah dah selesai. Urusan hutang pun dah selesai. Yang ketiga, si mati tadi tu masih hidup dulu tu ada tak ada berwasiat? Ada berwasiat. Maksud wasiat tu dia wasiat amal jariah. Dia nak beramal jariah. Iza mata ibn Adam in qata amalu illa min thalas, Nabi sebut. Bila mana kita meninggal dunia ni, semua amalan kita akan terputus kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah, sedekah jariah. Kan? Jadi ada tak berwasiat? Ayah kita ada berwasiat tak? Nak bagi masjid ni 5,000, nak bagi sekolah anak yatim ni 500, nak pergi dekat anak saudara tu 1,000 ke, dia nak pergi belajar ke, ada tak sedekah jariah kan? Wasiat sedekah jariah. Kalau tak ada, barulah kita boleh proceed ke seterusnya. Tapi kalau ada, kita kena tunaikan. Kena tunaikan lah. Sebab apa? Sebab tujuan dia berwasiat tadi tu, untuk amal jariah tu untuk kebaikan dia. Untuk pahala dia di dalam kubur. Kan? Tuan-tuan. Sebab dalam ayat surah An-Nisa tu tuan-tuan, kalau nanti tuan-tuan ada kesempatan, buka surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 11 tu hujung tu Allah sebut apa dia? Dan kalau kita baca yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain, hujung ayat 11 tu Allah ada sebut abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ibu ayah kamu, adik-beradik kamu, suami kamu, isteri kamu, kamu tidak tahu siapakah yang akan berbakti pada kamu bila kamu dah mati. Tu dia tuan-tuan. Kan? Jadi sebab itu semasa hidup ni, walaupun mungkin duit kita tak banyak tuan-tuan, tapi bila kita fikir, oh aku ada APF, aku ada tabung haji, aku ada takaful, aku ada join koperasi tu, ada join koperasi ni. Itu kalau duit-duit kan, caruman kita nanti keluar jadi khairat ke, jadi apa ke, banyak juga tu. So kita boleh fikirlah untuk kebajikan kita di sana nanti. Yang akan tolong kita di dalam kubur tu siapa? Kan? Jadi jangan harap yang kita dah bagi, yang bagi sikit-sikit ni sikit sangat. Kita mungkin adalah wakaf sana, wakaf sini. Masjid nak naik sana, kita wakaf sikit. Masjid nak sini, wakaf. Okey, tak apalah, Alhamdulillah. Tapi tengoklah, wakaf kita tu besar ke kecil. Kalau wakaf kita kecil, bentuk kerusi pun dah patah dah, tak pakai dah. Ataupun bentuk selipar pula. Selipar kan? Banyak selipar-selipar kat masjid tu, selipar tu tulis wakaf. Itu satu. Ada sebab tu selipar dipotong lagi depan dia. Dan bila tanya kepada ejen ke masjid, kenapa potong selipar tu? Takut orang ambil nanti bawa balik. Tak apa, orang ambil bawa balik pun tak apa. Pahala tu mengalir juga daripada dia potong tuan-tuan. Kan? Bila kita dah potong tu, yang kita potong tu ada nilai dia. Mungkin 10 sen ke 5 sen ke. Tuan-tuan, tak jadi pahala lah. Ni contoh lah kan. Ni saja melawak je tuan-tuan. Tapi maknanya nak beritahu, ada tak si mati tadi tu masih hidupnya, dia ada berwasiat. Dia ada berwasiat. Kan? Yang bentuk wasiat tadi ialah sedekah jariah. Katalah nak wakafkan tanah ke, nak wakafkan duit ke, nak wakafkan bangunan ke kan. Jadi kena laksanakan. Ni kita boleh rujuk surah Al-Baqarah ayat 180, ayat 181, ayat 182 kan. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut kan. Ada di situ dah cerita tentang wasiat amal jariah kan. Jadi tidak boleh lebih kan daripada 1/3. Katalah jumlah-jumlah yang ayah sebut tadi tu 5,000, 3,000, 2,000 tu kan, masih di bawah jumlah 1/3 daripada keseluruhan harta bersih si mati. Jadi boleh tunaikanlah.
Tapi bila disebut-sebut tadi tu melebihi 1/3, mungkin cecah 50%. Jadi masa tu ahli keluarga boleh bincang lah. Kan? Kalau ahli keluarga tak, alah apa masalah, ini pun duit ayah, ini pun untuk ayah. Tak apa, kita setujulah, proceed lah. Boleh juga tuan-tuan. Kan? Tapi kalau ahli keluarga kata, oh ini dah lebih dah ni. Kan? Dah lebih dah ni. Kan? Jadi boleh juga tuan-tuan, tak ada masalah. 1/3 diwakafkan, 1/3 disedekahkan, maka 2/3 lagi difaraidkan kepada ahli waris. Kan? Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas tuan-tuan kan. Dia nak infakkan semua hartanya pada jalan Allah. Nabi tegur, jangan, anak bini kamu nak makan apa? Oh, separuh lah aku infakkan. Nabi kata, jangan, separuh tu banyak. Kan? Banyakkan lagi untuk ahli keluarga kamu. Kalau macam itu 1/3 lah ya Rasulullah, aku infakkan, 2/3 aku tinggalkan kepada ahli keluarga. Dan Nabi kata 1/3 tu pun masih banyak, tapi tak apalah. Kalau itu dah kamu niatkan, silalah. Jadi daripada jumlah tadi tu, dijadikan kadar. Jadi kalau mak ayah kita masih hidup, dia ada berwasiat nak bersedekah jariah, amal jariah, pastikan tidak boleh melebihi 1/3 daripada jumlah harta bersih yang ditinggalkan. Ini tuan-tuan. Kan? Jadi selesai urusan jenazah. Kan? Urusan jenazah tu pun kena bagi tahu kepada ahli keluarga ni. Kalau tidak, nak katalah minta maaf lah. Ada kan orang kita ni kadang yang memang tak pernah pergi jenguk masjid surau ni. Memang tak pernah kenal masjid surau ni. Jadi lagi susah. Jadi tak boleh lah tuan-tuan, kita ni orang Islam, tuan-tuan, kita ni orang Islam. Kan? Nabi pun berjemaah, Nabi pun pergi masjid, tuan-tuan. Kan? Nabi pun kata orang bersilaturahim, ahli karyah dan sebagainya. Bahkan Nabi ziarah ni. Kan? Nabi ziarah ni, kadang Nabi tengok ahli-ahli jemaah yang tak datang ni, kenapa sakit ke, Nabi pergi ziarah. Kan? Jadi kita ni kalau boleh, janganlah macam tu, bercampur lah tuan-tuan. Jadi supaya kalau ada apa-apa mudah, tuan-tuan kenduri kendara, mati ke, hidup ke, kahwin ke, mudah tuan-tuan. Nak gotong royong mudah. Kan? Jadi ini antara perkara yang kita kena bincang-bincangkan kepada ahli waris kita. Bukan kita nak tinggalkan harta semata-mata, tapi dalam masa sama kena tinggalkan ilmu juga. Ilmu tentang pengurusan pusaka, ilmu tentang pengurusan jenazah, nak buat apa, nak buat macam mana kan. Sebab kalau tak ada ilmunya, nanti ahli keluarga kita akan buat perkara-perkara yang bid'ah. Tuan-tuan, dibesarkan kenduri arwah, 7 hari, 7 malam, hari yang ke-7, hari yang ke-30, hari yang ke-40, hari yang ke-100 kan. Nak cacat batu nisan pun buat kenduri lah, apa macam-macam cerita tuan-tuan kan. Walhal kenduri itu kan bukan wajib, tapi bolehlah nak buat, apa salah dia kan. Adik keluarga, anak-anak keluarga nak buat doa tahlil sebagainya boleh kan. Ada perbahasan boleh, ada perbahasan tak boleh kan. Tapi tak apalah, kita tak usah gaduh-gaduh lah. Cuma bila nak buat tu, buat dengan ilmu. Supaya apa? Supaya dia jadi amalan, supaya dia ada berpahala, jadi bekalan kepada yang hidup dan juga yang telah meninggal dunia tuan-tuan. Ini antara perkara yang perlu sangat kita masih hidup kita ambil tahu. Dah selesai urusan jenazah, lepas tu hutang-hutang si mati, lepas tu si mati tu ada berwasiat ke tidak kan, yang tujuannya untuk beramal jariah. Dah selesai 3 perkara itu, barulah boleh pergi kepada perkara yang seterusnya, mana hibah-hibah yang tertangguh bolehlah dilunaskan kan. Mana bahagian-bahagian harta kan sepencarian boleh dah selesaikan. Kemudian dah selesai itu, yang ke-6 barulah difaraidkan dan harta-harta yang tinggal tuan-tuan kan. Jadi mudah. Bila mana kita yang hidup ni, kita tinggalkan harta kepada ahli waris, sedang dalam masa sama kita tinggalkan ilmu kepada ahli waris. Jadi harta tadi boleh diurutkan dengan sebaik-baiknya menggunakan ilmu yang telah kita sampaikan kepada ahli waris kita kan. Ataupun kita pesanlah kepada ahli waris kita, tak apalah kalau tak tahu semua ke, atau kalau tak ingat dan sebagainya, bolehlah hubungi simpulan sekian-sekian kan. Pergi masjid ke, bincanglah dengan orang masjid macam mana, bincanglah dengan orang pejabat agama macam mana, bincanglah dengan ustaz-ustaz tu macam mana tuan-tuan. Sebab ialah ilmu ni bukan semua mahir tuan-tuan kan. Jadi was'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahlinya kalau kamu tak tahu tuan-tuan kan. Jadi kan, sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah semasa hidup kan kita sama-sama beringatlah tuan-tuan kan. Harta kan, selagi halal kita carilah sebaik-baiknya, sedang dalam masa yang sama kita rancanglah untuk kita wariskan, tinggalkan kepada keluarga kita kan, tuan-tuan kan. Jadi itulah sedikit sebanyak renungan untuk kita bersama, mudah-mudahan ada kebaikan lah kan. Minta maaf lah hari ni kan, dalam kereta je tuan-tuan, nak macam mana tak sempat sampai ke office. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita bincangkan pada pagi ini walaupun tak seberapa, tapi mungkin sedikit sebanyak boleh dijadikan tambahan ilmu kan, pengalaman, knowledge untuk kita sama-sama buat persediaan lah kan. Persediaan untuk apa? Untuk perkara yang mati, yang pasti itulah dia mati tuan-tuan. Semua kita akan bertemu dengan kematian kan. Jadi kita tak boleh nak uruskan diri kita tuan-tuan kan. Saya kalau dah mati nanti, saya tak boleh nak mandikan diri saya, nak kafankan diri saya, nak solatkan tak boleh, nak kebumikan tak boleh tuan-tuan.
kan. Begitu juga harta pun dah tak boleh buat apa, sekarang ni masih hidup kita boleh urus macam-macam lah. Jadi yang akan uruskan semua ni ialah ahli waris kita, kan. Jadi kenapa kita nak tinggalkan ahli waris kita dalam keadaan fitnah dibelenggu sana sini, kan. Sedangkan dalam masa yang sama kita masih lagi berpeluang untuk sampaikan kepada mereka macam-macam ilmu, macam-macam panduan supaya yang pergi pun selamat, yang tinggal pun selamat, tuan-tuan. InsyaAllah sama-sama kita aman, damai, tentram di dunia dan juga di akhirat, seperti mana yang selalu kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah segala urusan aku yang di dunia ni yang terbaik, di akhirat nanti pun terbaik, dan hindarkanlah aku, selamatkanlah aku daripada api neraka, insya-Allah, tuan-tuan, kan. Jadi itulah sekadar renungan untuk kita bersama. Terima kasih banyak-banyak, kan. Terus like, terus share, kan. Mudah-mudahan boleh dimanfaatkan sama-sama lah. Kalau ada cadangan-cadangan ke apa ke, nanti boleh kongsikan sama-sama juga, insya-Allah. Ada rezeki, ada peluang, nanti mungkin saya akan baca ke, kan. InsyaAllah ada peluang lagi nanti kita bincangkan lah, kan, tentang isu-isu harta pusaka, kan, dan masa hidup ni apa yang boleh dan perlu kita lakukan untuk kebaikan kita bersama dunia dan juga di akhirat. Terima kasih kepada semua. Ampun maaf, kan. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.